Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar anak-anak semua? Baiklah, untuk hari ini cikgu nak berkongsi tentang panduan penandaan bagi penulisan. Sama ada penulisan untuk bahagian A, bahagian B maupun bahagian C kertas bahasa Melayu 2 maupun untuk pemahaman kertas 1 dalam bahagian B. Terdapat beberapa simbol-simbol dalam penandaan yang perlu anak-anak ketahui kerana penandaan ini akan diguna pakai dalam penyemakan tugasan anak-anak semua. Cikgu dapati terdapat banyak kesalahan yang sering diulang-ulang oleh anak-anak semua. Jadi kita betulkan perkara yang biasa dan kita biasakan perkara yang betul agar kita mengurangkan kesalahan. Boleh tidak ada kesalahan. Baik, apakah tanda-tanda tersebut? Yang pertama, tanda idea ataupun tanda isi yang betul, iaitu yang bisa kita sebut tanda right. Tanda right, maksudnya tanda betul. Satu tanda betul bermaksud satu idea betul. Kalau dalam bahagian kertas 1, kertas 2, bahagian A, mesti ada 5 tanda betul. Okey, seterusnya tanda bulat. Tanda bulat ini ialah tanda kesalahan bagi tanda baca. Penggunaan huruf kecil, huruf besar, titik, koma dan sebagainya. Kemudian tanda palang. Palang ialah bagi kesalahan ejaan ataupun kesalahan perkataan tertinggal. Kemudian kesalahan kosakata, satu garis agak panjang di bahagian bawah perkataan menunjukkan perkataan tersebut salah. Bagi kesalahan imbuhan, satu garis pendek di bahagian bawah imbuhan perkataan. Dan seterusnya kesalahan struktur ayat, iaitu satu garis berbentuk ombak di bawah perkataan ataupun di bawah ayat. Okey, contoh bagi kesalahan bagi idea ni mudah sajalah. Setiap kali dapat idea yang betul, kita tanda betul. Contoh beginilah. Kita baca ayat tu betul, dapat tanda betul. Baca kedua betul, baca ketiga betul. Setelah ditanda betul, barulah anak-anak ditandai pula dengan tandaan-tandaan untuk kesalahan yang lain. Baik, seterusnya, kesalahan tanda baca, tanda bulat. Apa contohnya? Contohnya seperti berikut. Yang pertama, tengok ayat ini. Passion membaca buku bersama Izuni untuk mengulang kaji pelajaran bahasa Melayu dan sains. Kesalahannya ialah ada 3 di situ. Bahasa Melayu, sains. Ini ialah kata nama khas. Sepatutnya ditulis huruf besar. Ayat kedua, atau yang menanam pokok supaya tumbuh dengan baik. Kesalahannya ialah 1, P huruf besar, dan kedua, tiba-tiba sahaja ada titik di tengah. Okey, ini kena ambil perhatian ya anak-anak. Kadang-kadang biasa juga cikgu temukan ada murid yang suka meletakkan tanda titik di tengah. Ayat ini bermaksud ada 2 ayat. Ayat pertama, atau menanam pokok, dan ayat kedua, supaya tumbuh dengan baik. Ada 2 ayat di sini. Ayat yang tidak lengkap. Secara tak langsung, ayat yang kelima akan ditolak. Kerana ayat, kalau anak-anak buat sini, ayat 1, 2, dia jadi 6 ayat nantinya. Okay, contoh yang ketiga, Passion sedang membaca buku bersama Izuni di wakaf Za'ba. Kesalahannya ialah S huruf besar. Okay, baik. Berhati-hati dalam penulisan huruf S. Kerana S kecil dan besar, bentuknya sama. Hanya saiznya saja berbeza. S kecil ditulis kecil, S besar lebih tinggi. Contoh di sini. Bersama sini, kecil. Baik, seterusnya.
Bagi penggunaan kesalahan ejaan dan kata tertinggal. Okay, contoh ayat, Amar sedang menyiram sayur kobis yang ditanamnya. Kesalahannya ialah perkataan kobis, sepatutnya kubis. Yang kedua, Atoy dan Imran bekerjasama menanam di tepi pondok. Ada dua kesalahan di sini. Yang pertama, ejaan bekerjasama itu salah. Sepatutnya B-E-K-E-R, bukan B-E-R-K-E-R. Yang kedua, menanam. Tidak jelas. Menanam apa? Menanam sayuran. Jelaskan ayat tersebut. Atoy dan Imran menanam sayur-sayuran di tepi pondok. Dan ayat yang ketiga, pada waktu petang, Amar menyiram pokok di tepi pondok. Kesalahannya ialah ejaan menyiram. Tertinggal huruf N. Sepatutnya M-E-N-I-R-A-M. Menyiram. Seterusnya, kesalahan kosakata ataupun perkataan. Contoh yang pertama, Damrong membeli snack dari Jianhua. Agak-agak apa yang salah? Adakah snack itu salah? Tidak. Snack betul, kerana snack bermaksud makanan ringan dan terdapat dalam kamus Dewan. Yang salah ialah dari, bukan dari. Daripada Jianhua. Jianhua itu manusia, jadi sepatutnya penggunaan daripada. Yang kedua, Amar menyiram sayur-sayuran di waktu petang di tepi pondok. Kesalahannya ialah di waktu petang. Sepatutnya pada waktu petang. Ayat yang ketiga, Minli dan Samila bermain guli di bawah wakaf Za'bah. Kesalahannya ialah kesalahan perkataan bawah. Kenapa bawah salah? Bawah merujuk bahagian bawah bangunan wakaf. Mereka tak boleh main di bawah bangunan. Mereka main dalam bangunan. Sepatutnya Minli dan Syamila bermain guli di wakaf ataupun di dalam wakaf Za'bah. Seterusnya ialah kesalahan imbuhan. Kesalahan imbuhan, contohnya ayat seperti berikut. Abang Malik bertanya kepada ibu. Kesalahannya ialah bukan mentanya, bertanya. Ia digariskan pendek di bawah perkataan imbuhan me. Yang kedua, pengawas menaik bendera di padang sekolah. Kesalahannya ialah imbuhan akhiran kan, digariskan selepas huruf K. Pengawas menaikkan bendera di padang sekolah. Dan ayat yang ketiga, saya tidak mengangkat. Sepatutnya saya tidak terangkat, digariskan di bawah imbuhan me. Saya tidak terangkat kotak yang berat itu. Bagi kelas ayat, ini struktur ayat yang selalu juga ditemukan, diberikan tanda ombak di bawah sama ada perkataan ataupun di bawah ayat. Contoh seperti berikut. Peshan itu bersamanya ibu menjual di pondok. Di ayat ini agak mengelirukan, tunggang langgang. Apa yang diperolehi nanti, itu tanda ombak di bawah ayat itu bersamanya ibu. Sepatutnya Peshan bersama ibunya menjual kuih di pondok itu. Dan contoh yang kedua, yakni yang selalu dibuat, perkataan-perkataan yang mudah ini. Adik membeli mini popiah di Amril Restoran. Kesalahannya ialah mini popiah. Sepatutnya popiah mini. Ini ialah hukum DM, diterang menerang. Begitu juga dengan perkataan goreng pisang. Sepatutnya pisang goreng.
mini market. Sepatutnya pasar mini. Dan di sini juga terdapat kesalahan Amril Restoran. Sepatutnya restoran Amril. Di ayatnya sepatutnya ialah adik membeli popiah mini di restoran Amril. Seterusnya, ini contoh, 3 contoh ayat. 3 contoh ayat, itu. Ali dan Abu mencat, murid-murid mengecat dinding, kami melukis sambal mengecat bangunan sekolah. Okey, kesalahan ayat yang pertama ialah mencat. Sepatutnya mengecat. Kesalahan yang kedua, tidak ada tanda titik. Bagi ayat yang kedua pula, kesalahannya ialah M huruf besar. Kemudian, murid-murid tidak ada tanda sempang. Kesalahan ejaan. Sepatutnya eja murid-murid perlu ada tanda sempang. Murid-murid. Mengecat dinding. Ejaan dinding. Kemudian ketiga, kami melukis. Bukan melukis. Kesalahan yang seterusnya, sambal. Ini perkataan sambal. Sepatutnya sambil. Bangunan. Ejaan bangunan itu salah. Ejaan sekolah juga salah. Jadi ayat yang betul seperti di bawah ini. Ali dan Abu mengecat. Murid-murid mengecat dinding. Kami melukis sambil mengecat bangunan sekolah. Jadi demikian tadi sedikit panduan untuk anak-anak ambil perhatian dalam setiap kali penulisan. Jadi apa yang perlu saya lakukan selepas ini? Sudah pasti selepas ini murid-murid akan diberikan pelbagai tugasan untuk menulis, sama ada membina ayat, menulis ulasan ataupun menulis karangan ataupun menulis jawapan pemahaman. Apa yang perlu anak-anak lakukan ialah mudah saja. Setiap kali sudah menulis, yang pertama sekali semak dahulu tugasan tersebut sebelum dihantar. Nak semak apa? Semak dulu huruf besar. Pastikan pada awal ayat ditulis huruf besar. Apabila ayat ditamatkan, letakkan titik pada akhir ayat. Sekiranya terdapat penggunaan kata nama khas, gunakan huruf besar. Kemudian, baca berulang-ulang sekali supaya tidak berlaku kesalahan. Sebelum hantar tugasan, baca tugasan berulang-ulang kali supaya tak lakukan kesalahan. Mengapa? Kerana murid-murid cenderung melakukan kesalahan yang sama. Jadi selepas ini, sebelum hantar tugasan, semak dahulu. Apabila cikgu pulangkan tugasan kepada anda semak lagi sekali. Kenal pasti apakah kesalahan yang telah anda lakukan dan jangan ulanginya. Jadi sekadar itu untuk ulang kaji kita pada hari ini. Semoga anak-anak lebih berwaspada, berhati-hati dalam tugasan menulis agar tidak melakukan kesalahan yang sama. Kerana apabila banyak kesalahan, dari segi markahnya juga akan ditolak. Jadi semoga bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.